Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini Cikgu Azli bin Johari. Kita masih lagi dalam 2.3 reka bentuk elektrik. Okey, ini video yang kedua. Okey, masih lagi berkisar berkenaan dengan teori. Okey, jadi kali ini Cikgu nak ajar kamu berkenaan dengan pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk lita. Okey, pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk lita. Okey. Jadi, dalam reka bentuk lita elektrik ni, okey, kamu harus tahu beberapa parameter. Okey. Antara parameter yang terlibat dalam reka bentuk elektrik ni ialah voltan, arus, rintangan dan juga kuasa. Okey. Lepas ni ada slide yang ketiga, kalau tak silap cikgu, ataupun yang kedua, ada menerangkan secara terperinci berkenaan dengan voltan tu apa, arus tu apa, rintangan tu apa dan kuasa tu apa. Okey. Jadi di sini ada perhubungan. Yang pertama, perhubungan yang pertama adalah perhubungan di antara voltan dengan arus elektrik. Iaitu hubungan di antara voltan dengan arus elektrik adalah berkadar terus. Okey, jika voltan naik, arus elektrik juga naik. Jika voltan turun, arus elektrik juga turun. Sebab dia berkadar terus. Jadi voltan bertambah, arus elektrik bertambah. Voltan berkurang, arus elektrik berkurang. Berbeza dengan hubungan di antara rintangan dengan arus elektrik. Kerana apa? Kerana hubungan di antara rintangan dengan arus elektrik adalah berkadar songsang. Berkadar songsang. Ini bermaksud jika rintangan bertambah, arus berkurang. Jika rintangan berkurang, arus akan meningkat. Berkadar songsang ni maksudnya kalau satu naik, satu turun. Songsang. Okey? Okey, itu dia. Seterusnya, ini yang cikgu cakap tadi. Ini di antara penerangan secara terperinci berkaitan dengan setiap parameter yang kamu nak ukur. Okey, yang pertama voltan. Voltan ialah daya yang menggerakkan elektron di dalam pengalir elektrik. Sekarang ni kamu tak tahu apa benda elektron apa tu, tapi dah belajar dalam sains tingkatan 1. Okey. Voltan ialah daya. Daya yang menggerakkan elektron. Elektron tu digerakkan di dalam pengalir elektrik. Kalau dalam pengalir elektrik kita, dalam medium kita, contohnya dalam wire, yang konduktor elektrik itulah, wire tembaga itulah. Maksudnya voltan adalah daya yang menggerakkan elektron di dalam wire tembaga tu. Daripada satu hujung ke hujung yang lain. Itu dia. Parameter ini disimbolkan dengan huruf V. Okey, dan diunitkan dalam volt, V-O-L-T. Simbol dia V. Unit dia adalah volt. Itu dia penerangan sedikit sebanyak. Okey, berkaitan dengan voltan. Okey. Kemudian watt. Watt, W-A-T-T. Watt ialah unit untuk menunjukkan nilai kuasa, power. Dalam bahasa Inggeris power. Sebab itulah parameter ini disimbolkan dengan huruf P, power. Dan diunitkan dengan watt, W-A-T-T ataupun W saja. Okey. Kemudian ohm. Okey, ohm. Ohm ditakrifkan sebagai rintangan yang membenarkan 1 ampere arus 1A untuk mengalir apabila voltan 1 volt dibekalkan merentanginya. Ohm ni adalah rintangan. Okey, rintangan yang membenarkan 1 ampere arus untuk mengalir apabila voltan 1 volt dibekal merentanginya. Parameter ini disimbolkan dengan huruf R. Okey. R, rintangan. Okey. Dan diunitkan dengan ohm. OHM. Tu unit dia ohm. Okey. Ampere. Ampere ialah unit bagi menunjukkan kadar caj elektrik ataupun arus yang mengalir bergerak dalam sesuatu
liter. Parameter ini disimbolkan dengan huruf A dan diunitkan dengan AMP, ampere. Okey. Ni cikgu ada ambil sikit mana ada maklumat. Cikgu nak type tak boleh. Cikgu ambil gambar. Cikgu harap boleh baca ni, boleh nampak. Hubungan antara voltan dan arus elektrik adalah berkadar terus, sama macam yang tadi. Ini berarti semakin bertambah voltan, semakin bertambah arus elektrik. Hubungan di antara rintangan dan arus elektrik adalah berkadar songsang. Apabila rintangan bertambah, arus elektrik akan berkurang. Hubungan antara parameter voltan, arus dan rintangan dalam mana-mana liter elektrik telah ditemui oleh ahli fizik yang bernama George Simon Ohm dalam rumusan yang disebut hukum Ohm. Jadi kalau dengar hukum Ohm ni adalah hukum yang melibatkan hubungan di antara para parameter. Parameter voltan, arus dan juga rintangan yang diberi nama hukum Ohm. Siapa yang menemui hukum Ohm ni? George Simon Ohm. Okey. Ni dia. Pengiraan menggunakan hukum Ohm. Kamu jangan bimbang. Kamu hanya perlu ingat yang segitiga. Segitiga V. Dalam dia ada V, dalam dia ada I, dalam dia ada R. V tu untuk voltan, I tu untuk arus, R tu untuk rintangan. Cara kerja dia, okey? Contohnya kalau kamu nak tulis rumus bagi voltan V. V sama dengan apa? Kamu tutup V dalam segitiga, tutup dengan tangan, yang ada tinggal apa dia? I dengan R. I dengan R bersebelahan, darab. Okey, jadi sebab tu dapat rumus V sama dengan IR. Tutup V tu. Kemudian untuk mencari arus I. Okey, I, kita tutup I. Apa yang tinggal? V dengan R. Tapi V dengan R tu atas dan bawah. Ada garisan kat atas R tu memisahkan dia dengan V. Itu maksudnya bahagi. Kalau atas bawah bahagi, sebelah-sebelah darab. Begitu juga dengan nak cari rumus rintangan Ohm, R. Okey, simbol dia R, rintangan. Sama juga tutup R. Tutup R dekat segitiga. Yang tinggal hanyalah V dengan I. V dekat atas, I dekat bawah, ada satu garisan di tengah. Maksudnya bahagi. R sama dengan V bahagi I. Untuk rumus power, untuk kuasa, P. Ini kena hafal. P sama dengan V darab I. Untuk rumus voltan, rumus arus, rumus rintangan, kamu boleh guna segitiga tu saja. Tak payah nak ingat yang lain. Ingat segitiga. Lepas tu tahu nak cari V, tutup V. Yang tinggal tu, tengok. Kalau sebelah, darab. Kalau atas bawah, bahagi. Okey, berdasarkan formula di atas, huruf V mewakili voltan, I mewakili arus, R mewakili rintangan, P mewakili kuasa elektrik. Ini penting. Sebelum kamu nak buat latihan kira darab bahagi, tolak, tambah, ingat dulu rumus. Okey? Okey, ini saja yang perlu kamu belajar berkaitan dengan rumus. Nanti cikgu akan buat video bagaimana nak kira pula. Okey? Sekian, terima kasih.